الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan sekalian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanyak-banyak kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah dan inayahnya kita dipilih oleh Allah SWT untuk berada di dalam masjid yang penuh keberkatan ini di bulan yang penuh kemuliaan, di mana kita sedia maklum bulan Ramadan ini merupakan anugerah khas daripada Allah SWT, dikurniakan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung turut menikmati kemuliaan tersebut dengan kita mendapat anugerah daripada Allah Taala untuk mengganda-gandakan ibadah yang kita laksanakan di bulan ini, mana yang fardu digandakan 70 kali ganda, yang sunat-sunat dijadikan umpama pahala fardu. Maka beruntunglah kita, walaupun umur kita pendek-pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, namun Allah beri peluang kepada kita untuk kita mengejar ibadah-ibadah umat-umat terdahulu, disebah ganjaran pahalanya. Maka Allah kurniakan lipat ganda pahala di bulan ini, walaupun kita melaksanakan ibadah yang singkat, ringkas, namun pahalanya mengatasi umat-umat yang terdahulu. Antaranya seperti malam Lailatul Qadar yang kita sudah maklum lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah SWT, dan kita beriktikaf juga insya-Allah dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala akan pahala iktikaf ini tidak umpama bulan-bulan yang terdahulu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla alladhi salla fihi ma lam yuhdith fa yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu atau kama qala rawal Bukhari. Dalam hadis sahih ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat sentiasa beristighfar dan mendoakan untuk orang yang duduk dalam musalla, tempat salatnya, dia tak keluar setelah salat. Kata Nabi, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, yusalli ala ahadikum, akan bersalawat ke atas seseorang kamu, madama fi musalla, selama mana ia duduk di tempat sembahyangnya, alladhi salla fihi, selama mana ia yang ia sembahyang di dalamnya,
fayaqulu ma lam yuhdis, selama mana ia tidak berhadas. Sesungguhnya para malaikat akan mendoakan ke atas seorang kamu selagi mana ia duduk di tempat salat yang ia bersalat di dalamnya, selagi mana ia tidak berhadas. Maka berkata para malaikat, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan hamba Engkau ini, ya Allah, rahmatikanlah hamba Engkau ini. Maknanya sekarang tuan-tuan, kita sedang didoakan oleh para malaikat. Bukan hanya kita didoakan oleh para malaikat, bahkan waktu ini juga merupakan waktu yang sangat mustajab. Maknanya berganda-ganda kemustajaban doa kita pada hari ini, insya-Allah. Ya. Karena bulan Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang terdahulu, bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain dia ada waktu-waktu khusus mustajab doa. Ya. Waktu hari Jumaat, ya, ketika imam atas mimbar pendapat waktu asar, waktu hujan turun, waktu tengah malam, ya. Ada pun di bulan Ramadan 24 jam. Pintu langit dah terbuka pun sejak malam pertama. Allah sentiasa menanti-nanti untuk kita memohon. Ya, pada malam tersebut Allah kata, sesiapa yang ingin menuntut kebaikan, inilah masanya, hadaplah. Sesiapa yang ingin mengejar kejahatan, cukup-cukuplah, berhentilah. Ya. Dan sesiapa yang ingin memohon satu permohonan, mintalah, pasti akan diperkenankan. Siapa yang ingin bertaubat, pasti diterima taubatnya. Siapa yang beristighfar, pasti diampunkan. Maka seruan itu sejak malam Ramadan akan diseru sampailah akhir Ramadan. Bermakna bulan Ramadan ini, di waktu, di saat, di ketika dan di tempat mana pun, kalau kita menghulur kedua tangan dengan penuh rasa rendah diri, ya, rasa kedhaifan, rasa bersalah, memohon keampunan Allah, memohon limpah kurnia Allah, pasti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita terpilih untuk beriktikaf pada hari ini menjadi asbab untuk kita mendapat naungan arsy di hari Yaumul Mahsyar besok. Karena salah satu golongan yang dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat naungan arsy pada mahsyar ialah mereka yang hatinya bergantung dengan masjid. Hari ini kita nak sentuh sedikit, mungkin dah disentuh, tapi kita ulang baliklah. Ya, 7 golongan kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah Taala di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Adil, yang pertama imam yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Yang kedua seorang pemuda yang dibesarkan hidupnya dalam keadaan beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa rajulun qalbuhu ma'allakum fil masajid. Seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Wa rajulani tahabbani fillahi. 2 orang lelaki berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berjumpa kerana Allah, dia berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seorang lelaki digoda oleh seorang perempuan yang cantik lagi bangsawan, dah cantik, kaya pula. Maka kata lelaki itu, aku takut kepada Allah Tuhan Rabbal Alamin, Alam Jalla, Tuhan Rabbul Jalla, yang Maha Agung. Yang seterusnya Nabi kata lelaki yang mendapat naungan arsy ini ialah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu madza yunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang bersedekah secara senyap-senyap sehingga tangan kirinya tidak tahu pun apa yang tangan kanannya bersedekah. Yang seterusnya terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian wa fadat aynahu. Seorang lelaki
yang mengingati Allah Subhanahu wa taala secara tersembunyi, ya, secara senyap-senyap ataupun secara bersendirian sehingga mengalir air matanya. Muttafaqun alaihi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Tuan-tuan kasih Allah Taala, hari mahsyar kita sudah maklum, hari yang sangat sengsara, penuh dengan kedahsyatan ujian, kesengsaraan, ya, kepayahan di hari tersebut, di mana matahari hanya 1 mil saja. Tengah riwayat 1 hasta, 1 depa, 1 batang lembing. Ya, Nabi kata 1 batang lembing tu sedepa lah, ya. Setengah kata 1 jengkal. Kita bayangkan sekarang matahari ini duduk langit berapa tu, ya, nak pergi ke matahari berbilion kilometer, 500 tahun perjalanan paling kurang nak sampai ke matahari. Jauh begitu pun sangat panas dah, apatah lagi di pada mahsyar besok yang mataharinya hanya sejengkal ataupun sedepa ataupun 1 batu atas kepala. Allah dah tentulah sangat-sangat, ya, tidak selesa, sangat-sangat mengazabkan, ya, dalam keadaan kita tidak berpakaian, dalam keadaan kita sepenuh sesak sehingga kaki pun tak nampak, ya. Tiba-tiba ada golongan dan kasih sayang Allah Ta'ala, Allah pilih golongan ini untuk dinaungi dengan naungan yang khas, payungan khas. Kalau kita hari ini kemah khas, ya, orang duduk tengah padang, duduk dalam kemah, ada ikon dah, ada kipas air lagi, ya. Di golongan-golongan yang dijanji oleh Nabi akan dilindung oleh Allah daripada kesesaran tersebut, ya, tidak panas, bahkan mereka berpakaian, ya. Di pada mahsyar besok ada 3 bentuk manusia. Satu manusia ketika meniti sirat, mereka berkenderaan, berpakaian dan pantas seperti kilat. Itu golongan pertama. Golongan kedua, dia berpakaian tetapi dia tidak berkenderaan, ya, asalnya ada kenderaan, kemudian Allah hantar virus bunuh kenderaan tersebut sehingga mati segala kenderaannya dan dia terpaksa berjalan kaki atas sirat. Itu golongan yang kedua, ya. Ini nak kena jaga-jaga golongan kedua ni. Kita ingatkan ada kenderaan, rupanya habis, mati, ya. Ini tak sempat nak bincang hari tu, hari ni, ya, kita nak sentuh yang lain. Yang ketiga, golongan yang dah tak berpakaian, tak berkenderaan, bahkan mereka diseret di atas muka mereka, berjalan dengan muka, tuan-tuan, ya, kaki ke atas, muka ke bawah, nak berjalan tak boleh, mereka seret, campak kena ke jahanam. Itu 3 golongan ni, ya. Jadi kalau kita dipilih untuk berada dalam golongan Arash, insya-Allah kita selamat, ya, daripada kesesaran tersebut. Jadi Nabi sebut siapakah mereka yang dijanjikan kemuliaan tersebut. Nabi sebut ada 7 golongan, ya. 7 di sini sebenarnya bukanlah satu yang kemestian, ya. Nabi sebut panggil atas kullu majmu' saja, ya. Banyak lagi dah di lain, ada golongan-golongan lain yang dapat naungan Arash, ya. Mana yang pertama, amil adil, ya, seorang yang pemimpin yang adil. Al-amil al-adilu, amil ataupun imam. Imamul adil, imam yang adil. Imam ni apa? Pemimpin. Pemimpin dia umum, daripada sekecil-kecil pemimpin sampailah sebesar-besar pemimpin. Sekecil-kecil pemimpin kita sendirilah memimpin diri kita, ya, ataupun kita memimpin rumah tangga kita, suami pemimpin kepada isterinya, suami pemimpin kepada anak-anaknya, atau pemimpin masyarakat, pemimpin organisasi, ya. Maknanya siapa saja yang diberi amanah untuk memimpin orang di bawahnya, dia dipanggil imam. Maka dia ada kelayakan, berpeluang untuk tersenarai dalam golongan yang mendapat Arash ini, dengan syarat dia berlaku adil, ya, ketika dia melaksanakan amanah
memimpin orang di bawah jagaan dia. Ya, kita sebagai ibu bapa, ya, ayah dan ibu dalam memimpin anak-anaknya, pastikan berlaku adil ke atas anak-anak. Apa maksud adil? Adil maknanya wad'u syai' fi mahallihi, letak sesuatu kena pada tempatnya. Ya, adil nisbah kepada mizan Islam ni tak serupa adil pada orang Melayu. Adil pada orang Melayu sama rata. Ya, kalau dia dapat separuh, kita separuh. Kalau dia satu, kita satu. Itu adil lah. Ya, kalau anak perempuan tudung, lelaki pun tudung jugalah, bawa adil. Ya, anak lelaki kopiah, perempuan kopiah jugalah, bawa adil sama rata. Itu kacamata Melayu. Ada pun kacamata agama, adil makna letak kena pada tempat. Kalau kita beri anak lelaki kita kopiah, maka kita berilah anak perempuan kita tudung. Kalau pergi ke pasar, baru panggil adil. Ya, walaupun dia memberontak, tak adil ayah belikan abang kopiah, kenapa belikan adik tudung? Walaupun dia kata begitu, kita tetap beri tudung kat dia, sebab kita tahu engkau perempuan. Ya, itu imamnya adil. Boleh faham? Ya. Yang kedua, letak pada tempatnya. Apa yang perlu kita buat pada anak-anak kita? Anak itu merupakan amanah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin pasti akan ditanya apa yang dia pimpin. Maka perlu kita letak pada anak kita hak-hak dia. Perlu dididik dengan didikan agama. Pertama sekali kena kenalkan dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, kena kenalkan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena beri dia kecintaan pada Al-Quran. Ya. Lepaskan fardu ainnya, fiqahnya, tauhidnya, tasawuf, akhlaknya, kena ajar anak tersebut. Jangan sampai kita menzalimi mereka. Kita tuntut mereka pergi sekolah siang malam, petang pagi petang untuk belajar akademik. Tak salah. Tapi kadang-kadang tindakan kita itu berlaku zalim kepada mereka dan kita mengabaikan tuntutan yang sebenar, iaitu tuntutan fardu ain. Haram menghantar anak mengaji akademik sekiranya kita tinggalkan fardu ain. Harus sekiranya serentak, seeloknya dahulukan fardu ain. Boleh faham? Ya, 3 cara. Yang paling utama, dahulukan fardu ain. Daripada kecil kita dedahkan mereka dengan fardu ain, fiqh, solatnya macam mana, ya, puasa macam mana. Kemudian dedahkan dia dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ni banyak akidah yang menyeleweng, yang menyesatkan. Ajar dia akidah yang sebenar, yang biar kenal Tuhan. Yang seterusnya, ya, ajar dia ilmu akhlak, kerana Nabi dibangkitkan untuk membetulkan akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkit, kata Nabi, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, Nabi dibangkit di tengah masyarakat yang penuh hara akhlak mereka, bergaduh, berperang ratusan tahun. Tapi Nabi berjaya menyatukan kesatuan hati mereka dengan mendidik akhlak. Ya, maka kita kena didik anak kita dengan akhlak. Kalau 3 perkara ni, ya, tauhidnya, fiqahnya, akhlaknya kita abai, walaupun kita hantar dia ke sekolah sampai ke universiti, sampai luar negeri sekalipun, kita sebenarnya berlaku zalim kepada anak kita tersebut. Maka pasti akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam kita mengatur adab dia, kadang-kadang kita hukum denda dia melebihi tuntutan hendaki. Ya, maklum orang lelaki ni kadang-kadang dia garang sikit, penguh orang kata, ya, ada silap sikit terpam kata. Memang niat bagus nak bentuk, tapi kadang-kadang tindakan kita itu melampaui batas, dia tergolong juga dalam orang yang zalim. Ya, dalam surah Anbiya ayat 47, ya, tuan-tuan boleh buka. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nad'al mizana wa nad'al mawazin al-qist liyaumil qiyamah. Kami akan bentangkan, kami akan letak timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat. Ya, wala tuzlamu nafsun syai'a,
maka kami tidak akan menzalimi sedikit pun seseorang diri itu, ya, bila ditimbang timbangan itu penuh keadilan. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, ya, walaupun sebesar zarah, ya, yang kita buat, sama ada kebaikan atau kejahatan, ataina biha, kami akan datang kembali waktu itu nak timbang. Ya, kalau kita terlebih hukum, yang lebih itu juga akan ditimbang. Ya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami ni yang menghisap, tak perlu kepada yang lain-lain. Ya, kerana Allah tu sangat adil. Imam Ahmad, tuan-tuan, meriwayatkan hadis, ya, di mana satu ketika seorang lelaki datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Hal ya Rasulullah, saya ada beberapa orang hamba abdi, ya. Kemudian hamba abdi ni, hamba saya ini suka melawan, ya. Cakap je nak lawan je, ya, memberontak, lepas tu berdusta lagi, ya. Maka saya ni pukullah dia. Tok penghulu kan, tuan, bila hamba ni asyik melawan dia, orang buat lain, saya rotan dia ya Rasulullah. Hari ni saya nak tanya, bagaimana keadaan saya di akhirat besok? Ya, sikap saya menghukum dia tu di akhirat besok macam mana?" Nabi kata, 3 keadaan kamu di akhirat. Kalau kamu rotan itu kurang daripada kesalahan dia. Dia bohong sekali je, bukan pasal mana pun. Mungkin dia lapar, curi makan. Ya, itu dia bohong, kita belasah pun mati. Itu lebih. Tapi kalau kita pukul tu kurang, ambil syarat saja supaya pengajaran untuk dia, maka itu merupakan, kata Nabi, tidak ada yang menguntung dan tidak merugikan kamu. Maknanya tak ada apa-apalah, selesai. Tetapi kalau kamu hukum itu sama berat dengan kesalahan dia. Kalau kesalahan dia itu memerlukan hukuman 1 rotan, kamu pun rotan 1. Ya, kamu tak rotan 2. Kalau hukuman kesalahan dia itu memerlukan dia denda sekian-sekian, kamu berdenda sekian-sekian. Maka kamu berlaku adil kepada dia, maka itu merupakan kemuliaan untuk kamu, kelepasan untuk kamu. Tetapi kalau kamu menghukum melebihi kesalahan dia, ya, kesalahan dia itu hanya memerlukan hukuman 1 rotan contoh, kamu bantai 3-4 rotan, oh mati, ya, masuk ICU dah tu, ya, maka kata Nabi, yang lebih itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala. Dia akan datang menghadap Allah, tuntut hak yang kamu zalim atas dia di dunia. Menangis laki ni, tuan-tuan, bila Nabi kata macam tu, meraung-raung dia, maka Nabi kata, adakah dia tidak membaca ayat tadi? Nabi kata dekat dia, ya, dia tak baca ke ayat tadi yang kita baca tadi, surah Anbiya ayat 47, yang mana pada hari akan dibentangkan segala mizan untuk menimbang, ya. Jadi kita sebagai imam, tuan-tuan, tak kiralah sebesar mana pangkat kita, imam kita, sama di pimpin keluarga, masyarakat, organisasi negara, berlaku adil lah. Jangan kita ambil kesempatan, ya, hingga kita menzalimi orang lain, maka kita akan berdepan dengan Allah SWT. Di kala itu mana mungkin kita akan dapat naungan arasy. Sebab tu Allah janjikan arasy ni, Nabi janji, kerana nak berlaku adil ni memang payah. Satu pengorbanan, menahan jiwa, menahan sabar, baru dia akan berlaku adil. Dengan kepayahan itulah Allah anugerahkan arasy di yaumil mahsyar, ya. Dia kadang-kadang, ya, kita sebagai guru contoh, ustaz-ustaz ni, ya, saya percaya mungkin ada juga ustaz-ustaz di sini, kadang-kadang kita dalam mendidik betul, ya, niat betul, tapi telajar, ya, yang tak perlu dirotan, dirotan ada kekis tertentu saja. Yang perlu nasihat dulu. Dan kadang-kadang rotan kita melampau-lampau, berat daripada tu. Itu dosa. Menyebabkan kita menyesal di akhirat besok. Ya. Ayah juga dalam anak saya kata tadi, ya.
Walau kita garang macam mana pun, gunakan Ramadan ini untuk latih diri kita bersabar. Ya, supaya bulan lain kita akan terus menjadi orang yang bersabar dalam mendidik anak-anak. Jangan mengikut emosi. Ya, yang kita terlampau. Ya, walaupun kita ni bimbang, takut dia hanyut dengan masyarakat, maka kita jaga dia. Kadang-kadang kita jaga tu terlampau terikat dan melebihi batas menyebabkan kita berlaku zalim kepada dia. Mana mungkin waktu itu kita akan mendapat janji arash tadi. Ya. Jadi pertama, kita layak untuk dapat nanggung arash dengan syarat berlaku adil lah dalam tindak tanduk kita. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Seorang pemuda yang terdidik sejak kecil, ya, dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan ada anak, didik dia, hantar ke pondok atau sekolah agama. Kalau tak hantar ke sekolah agama pun di rumah tu didik dia, pergi sekali hantar, suruh pergi surau, pergi masjid. Ya, jangan kita je masjid, anak bersekala ajak. Ya, anak dibiarnya merempit, anak dibiarnya melepak. Lebih-lebih Ramadan ni, ya, orang sibuk dengan tarawih, dia sibuk dengan mercun dia, pikul tiang elektrik tu, tong mengganggu orang. Jangan tuan-tuan. Ya, budak mereka ini, mereka perlukan bimbingan. Mungkin tidak tahu mereka sebab mereka tak tahu, tak ada orang nak didik dia, tak ada orang nak ajar dia. Kita lah ibu bapa kena didik dia. Ya, jadi anak-anak yang terdidik daripada awal ni, dia kecil lagi, ya. Sebab kebanyakan anak-anak muda ni dileka. Sebab tu Nabi kata letak yang kedua, ya, dapat arash, budak-budak terdidik dengan agama, dengan akhlaknya, sopan santunnya, ya, berpuasa, dengan pakaiannya jaga, perkataan tutur kata halus. Memang payah, sebab payah tulis janji arash. Ya, nak dapat akhlak begitu dalam 1000 mungkin seorang je kot. Lebih-lebih zaman sekarang ni, kadang-kadang ke pondok-pondok agama, budak-budak kita tengok, Allah terletup hati tengok, kamu sekolah agama, bahasa kamu macam tak mencerminkan seorang agama. Berlaku tuan-tuan, ya, dalam kita menterbihat anak-anak ni. Pengalaman saya jaga sekolah tahfiz 22 tahun. Ya, berbagai-bagai kainah budak-budak ni. Iyalah yang masuk tu kan ada belasan tahun. Kita tahu background dia sebelum tu macam mana. Dah masuk ke sekolah, kita tengok, ya Allah, macam ni rupa budak-budak kesian. Ya, kita cuba bentuk. Ya, kadang-kadang kita bentuk tu timbul petenah juga. Orang tak tahu yang kita bentuk pada awal. Bila budak bercakap tak senonoh, dia kutukin kita ni. Wah, budak tu baru nak dibentuk. Ya, jadi tahfiz pula yang menjadi masalah, jadi fitnah. Baik, yang ketiga yang mendapat nanggung arash ialah rajulun qalbuhu ma'lakum fil masajid. Seorang lelaki yang hatinya tertambat dengan masjid. Ya, 5 waktu dia teringin ke masjid. Zuhur nak ke masjid, asar nak ke masjid, maghrib nak ke masjid, isyak nak ke masjid. Kalau dia travel ke, dia akan transit tempat-tempat yang ada masjid, surau. Ya, dia pergi shopping komplek, boleh cari mana ada tak surau kat sini. Hati itu sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Nak salatnya, ya, maka Allah janjikan, ya, keikhlasan kamu, berkesungguhan kamu dalam menjaga agama tu, maka Nabi kata kamu juga akan dapat arash di akhirat besok. Jadi mudah-mudahan kita duduk i'tikaf ni, ya, di bulan puasa begini, kita senarai lah, ya, dalam golongan yang kalau tak dapat jadi imam tadi pun dapat duduk dalam masjid ni, ya, dapat juga janji arash tadi, ya. Yang seterusnya kita ringkas lagi, warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua lelaki, contoh saja dua ni, 3, 4, 5, ya, salah asalkan berkawan, ya. Dua lelaki tahabba, bercinta, berkasih sayang, fillahi, kerana Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dia berjumpa kerana Allah, dia berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Macam kita berhimpun hari ini, tak lain tak apa, kita duduk di kerana Allah semata. Yang kita berkumpul ni bukan nak cari kesalahan orang, ya. Walaupun ada juga setengah-setengah dia datang nak dengar kesalahan ustaz.
Dia pergi itu bukan nak ambil pengajaran, dia nak cari kesalahan ustaz. Itu fokus dia. Dia mula ya. Tapi mudah-mudahan kita semua tak adalah di sini insya-Allah ya. Duduk dengan ikhlas, berhimpun kerana Allah, berpisah kerana Allah, kita berkawan kerana Allah ya. Maka kita juga akan mendapat naungan arasy ya. Sebab tu kalau nak cari kawan, carilah kawan yang benar-benar dapat membawa kita kepada Allah Ta'ala ya. Tanda dia, bila kita salah dia tegur, bila kita betul dia beri sokongan. Kita pun dia salah kita tegur, dia boleh terima teguran kita. Kalau betul kita sokong dia. Itu tanda kawan yang bercinta kerana Allah. Yang kita bersyafaat, dia buat salah kita senyap-senyap saja ya. Bahagian tu kita puji pula dia ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta ya, Imam Malik ada tulis hadis ni, hadis kursi, hadis sangat sahih lah. Hadis kursi ni nombor 2 Al-Quran ya. Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib kasih sayang aku. Makna wajib aku kasih. Lil mutahabbina, bagi dua orang yang berkasih sayang. Fiyya, kerana aku. Bila kita kasih sayang kerana Allah, Allah kata wajib aku kasih kat dia ya. Wa mutajalisina fiyya, dan mereka duduk pun kerana aku. Ni kita duduk ni ya, biar kerana Allah Ta'ala, maka Allah kasih kat kita ya. Yang ketiga, wa mutazawirina fiyya ya, mereka menziarahi kerana aku. Nak bulan puasa, nak masuk raya ni, niat betulkan niat kita berziarah, bukan ziarah nak tengok kuih orang ataupun nak makan kering apa namanya ketupat orang. Hari ni kita dapat ketupat, pergi rumah sebelah ada juga ketupat. Rumah tu ada laksa. Jangan hanya fikir situ je. Ziarah untuk silaturahim kerana Allah Ta'ala ya. Terutama kaum kerabat kita hampir-hampir ya, ibu bapa kita ya, adik-beradik kita, pak ngah, pak long ya. Itu yang paling utama perlu kita utamakan dalam ziarah. Kemudian jiran-jiran dekat kita ada bincang dulu malam tarawih dulu kan. Kaum kerabat kita ni, jiran-jiran dekat kita ya, orang miskin betul berziarah, anak yatim kita perlu ziarah ya. Supaya apa? Supaya dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Yang keempat kata Allah Ta'ala, wa mutabazilina fiyya, mereka yang berhadiah ya, hadiah menghadiahi, beri memberi kerana Allah Ta'ala. Bulan puasa ni perbanyakkan hadiah, infak ya. Kalau orang miskin kita derma sedekah, orang kaya kita hadiah ya. Orang kaya ni pun bulan Ramadan ni bukannya kita jual miskin itu susah, tengok orang kaya juga, hadiahkan dia untuk eratkan mahabbah, silaturahim ya. Terutama orang soleh-soleh, kita tengok Tok Guru datang ya, belikan hadiah untuk dia ya. Beli serban ke, beli apa yang dia pakai, selagi mana dia pakai, pahala kita berjalan. Jangan niat sedekah, niat hadiah. Sedekah pahala sekali itu aja, kita beri habislah. Dia pakai tak dapat pahala dah, dapat orang beri. Tapi kita hadiah, selagi mana dia pakai, selagi kita dapat pahala ya. Sebab tu orang dulu berebut hadiah kat Tok Guru, beli sejadah, beli apa-apa yang patutlah ya. Sebab dia gunakan. Kalau kita beri ke orang biasa kan dia campak tak gunakan. Dia guna. Kita tengok apa yang dia perlukan, kita beri. Maka semacam mana dia pakai, kita dapat pahala. Bukan takat pahala, kita dapat mahabbatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah kata 4 golongan ni wajabat mahabbati, wajib kasih sayang aku kepada dia. Mana 4 golongan? Pertama, mutahabba ini, 2 orang yang berkasih sayang. Yang kedua, mutajalisa ini, 2 orang yang duduk kerana Allah Ta'ala, berbincang, bercerita ya. Yang ketiga, mutazawirina, mereka yang ziarah mazrahi kerana Allah ya. Bukan hanya hari raya sajalah, hari lain pun pergi ziarah, terutama yang sakit-sakit yang perlukan pertolongan ziarah ya. Ataupun tak sakit pun ya, kawan-kawan kita ziarah ya. Yang keempat, orang yang mutabazilin, yang suka beri memberi, hadiah menghadiah antara satu sama lain.
maka dia akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah dah kasih tuan-tuan, maka dah tentulah insya-Allah kita akan dapat janji tadi, tergolong dalam golongan yang akan mendapat naungan arasy. Yang ni fokus kita, ya. Kita bersedekah, kita ziarah, kita kasih sayang, kita duduk majlis-majlis umum macam ni, ada majlis ilmu saja, ada ulama-ulama datang duduk tuan-tuan, teraya upaya kita cuba pergi. Sebab apa? Nak kasih sayang Allah tu, ya. Bukan kita nak tunjuk kawan kita ni pandai, kita ni warak, tak ada. Kita pergi tu kerana nak kasih sayang Allah, ya. Hanya itu saja. Sebesar-besar nikmat bila Allah kasih pada kita, bahagialah kita dunia dan akhirat. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya cakap tu tuan-tuan dah telah jam, minta maaf. Tadi kata setengah jam je, tak tengok jam, ya. Minta maaf, ya. InsyaAllah kita sambung akan datanglah perbincangannya. Mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan orang yang mendapat mahbatullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وسائر أعمالنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات فاستغفر وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.